Selamat datang saudara-saudari. Kami mau mendengar Lukas babak 14 hari ini. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Pada suatu hari Sabat, Yesus pergi makan di rumah seorang Farisi yang terkenal. Orang di situ memerhatikan Yesus. Lalu seorang lelaki yang bengkak kakinya dan lengannya datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepada semua orang guru Taurat dan orang Farisi di situ, "Adakah Taurat membenarkan kita menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat?" Mereka tidak mahu berkata apa-apa. Lalu Yesus memanggil orang itu dan menyembuhkan dia. Kemudian menyuruh dia pergi. Setelah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai anak lelaki atau lembu yang jatuh ke dalam perigi pada hari Sabat, tidakkah kamu akan menariknya keluar pada hari itu juga?" Mereka tidak dapat menjawab Yesus tentang hal itu. Rendah hati dan murah hati. Ayat 7. Yesus memperhatikan beberapa orang tetamu yang memilih tempat terbaik. Oleh itu, dia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka semua. Dia berkata, "Jika seseorang menjemput kamu ke majlis perkahwinan, janganlah duduk di tempat yang terbaik. Mungkin ada orang yang lebih penting daripada kamu telah dijemput juga. Lalu tuan rumah yang telah menjemput kamu berdua datang kepada kamu dan berkata, 'Maaflah, tempat ini telah disediakan untuk dia.' Tidakkah kamu akan berasa malu, lalu terpaksa duduk di tempat yang paling belakang? Oleh itu, apabila kamu dijemput, pergilah duduk di tempat yang paling belakang, supaya tuan rumah akan datang dan berkata kepada kamu, 'Marilah saudara, duduklah di tempat yang paling baik.' Lalu kamu akan dihormati di hadapan semua tetamu lain. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan." Kemudian Yesus berkata pula kepada tuan rumah, "Apabila kamu menjemput orang makan siang atau makan malam, janganlah jemput sahabat atau saudara atau sanak keluarga ataupun jiran kamu yang kaya. Kelak mereka akan menjemput kamu pula, dan dengan demikian kamu menerima balasan perbuatan kamu. Tetapi apabila kamu menjamu orang, jemputlah orang miskin, orang lumpuh, orang timpang, dan orang buta. Kamu akan diberkati kerana mereka tidak dapat membalas kebaikan kamu. Kebaikan kamu akan dibalas oleh Allah pada waktu orang baik dibangkitkan daripada kematian." Perumpamaan tentang jamuan besar. Ayat 15. Salah seorang yang duduk bersama-sama Yesus mendengar kata-katanya. Dia berkata kepada Yesus, "Alangkah bahagianya mereka yang akan dijamu oleh Allah di dunia baru Allah." Yesus berkata kepada orang itu, "Ada seorang yang sedang mengadakan jamuan besar
dia menjemput banyak orang. Apabila tiba masanya perjamuan itu dimulakan, dia mengutus hambanya kepada semua tetamu dengan jemputan RSVP. Marilah, semuanya sudah sudah siap. Tetapi seorang demi seorang mula memberi alasan. Yang pertama berkata kepada hamba itu, "Aku baru membeli sebidang tanah dan perlu memeriksanya. Maafkanlah aku." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencuba haiwan itu. Maafkanlah aku." Yang lain pula berkata, "Aku baru sahaja berkahwin. Itulah sebabnya aku tidak dapat datang." Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya segala perkara itu. Tuan itu sangat marah, lalu berkata kepada hambanya, "Cepatlah, pergi ke jalan dan lorong di kota. Jemput orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan orang tempang." Kemudian hamba itu berkata, "Tuan, perintah Tuan sudah dijalankan, tetapi masih banyak tempat yang kosong." Lalu tuan itu berkata kepada hambanya, "Pergilah ke jalan dan lorong di luar kota dan suruh semua orang datang supaya rumah aku penuh. Ketahuilah, tidak seorang pun daripada tetamu yang aku jemput itu akan menikmati perjamuan aku." Ayat 24. Ketahuilah, tidak seorang pun daripada tetamu yang aku jemput itu akan menikmati perjamuan aku. Pengorbanan seorang pengikut. Ayat 25. Orang ramai berjalan bersama-sama Yesus. Dia berpaling dan berkata kepada mereka, "Sesiapa yang datang kepada aku, tetapi tidak dapat mengasihi aku lebih daripada ibunya, bapaknya, isterinya, anak-anaknya, saudara lelakinya, dan saudara perempuannya, bahkan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi pengikut aku. Sesiapa yang tidak mahu memikul salibnya sendiri dan mengikut aku, tidak dapat menjadi pengikut aku. Jika seorang daripada kamu hendak membina sebuah menara, dia akan duduk dahulu, lalu mengira perbelanjaannya, supaya dia tahu sama ada wangnya cukup untuk menyudakan pekerjaan itu. Jika tidak, setelah meletakkan batu asasnya, dia tidak dapat menyudakan pekerjaan itu. Lalu semua orang yang melihat apa yang telah berlaku akan mentertawakan mereka. Mereka akan berkata, "Lihatlah, orang ini memulakan kerja tetapi tidak dapat menyudahkannya. Jika seorang raja yang mempunyai 10,000 orang askar hendak berperang dengan raja yang lain yang mempunyai 20,000 orang askar, raja itu akan duduk terlebih dahulu lalu mempertimbangkan sama ada dia cukup kuat untuk melawan musuhnya. Jika dia tahu bahawa dia tidak kuat, dia akan mengirim utusan untuk minta berdamai semasa musuhnya masih jauh." Akhirnya Yesus berkata, "Demikianlah juga dengan kamu.
tidak seorang pun daripada kamu akan menjadi pengikut aku kecuali dia meninggalkan segala miliknya. Garam yang tawar. Ayat 34. Garam sangat berguna. Tetapi jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam yang tawar tidak lagi berguna untuk menyuburkan tanah ataupun untuk menjadikan baja. Sebaiknya dibuang sahaja. Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Ini adalah Lukas babak 14. Sekian, terima kasih. Shalom.